Apa hukum melihat kemaluan wanita untuk rawatan? Wanita ini dia juga manusia biasa, kadang-kadang dia sakit dan perlukan kepada rawatan. Kadang-kadang rawatan tersebut mesti dirawat di tempat yang sensitif ataupun di tempat yang disembunyi daripada bahagian tubuh badannya, contohnya di bahagian farajnya kan. Para fuqaha telah bersepakat dalam keharusan melihat faraj wanita bagi tujuan rawatan secara umum, tetapi seeloknya wanita tersebut dia perlu mencari dahulu seorang perawat Islam perempuan untuk merawat bahagian-bahagian sulit pada tubuh wanita tersebut. Apabila dia sudah mencari tapi tidak juga berjumpa, maka dia perlulah pergi mencari pula kepada perawat perempuan daripada kalangan orang kafir. Jika sekiranya tak jumpa juga, dia boleh pergi kepada perawat Islam lelaki. Jika sekiranya perawat Islam lelaki pun tak ada, susah untuk dia mencarinya, perjalanan jauh dan sebagainya lagi, sehingga menimbulkan masyakkah, kepayahan kepadanya, maka dia boleh berjumpa dengan perawat lelaki yang kafir. Walau bagaimanapun, saudara maranya ataupun kepada perempuan yang ada suami tadi perlu menemani ataupun mahram kepada wanita tersebut ataupun saudara mara kepada wanita tersebut mestilah menemani perempuan ataupun wanita ataupun isteri tersebut ketika melakukan proses rawatan dengan perawat ataupun doktor lelaki tersebut. Keharusan tersebut mengikut kepada sifat dan jenis perawatan. Jika sekiranya berubat adalah wajib dan tidak boleh dijalankan, melainkan perlunya melihat kepada faraj, maka hukum melihatnya adalah wajib. Kalau tak lihat, tak boleh rawat sebab sakitnya di faraj dan perlu dirawat di faraj. Jadi hukum melihat pada ketika itu adalah wajib. Contoh wanita nak bersalin sebab pap smear dan sebagainya lagi. Jadi perlu melihat kepada faraj tersebut. Jadi hukumnya adalah wajib lihat. Kalau tak lihat akan berlaku satu mudarat. Baby nak keluar kita tutup faraj. Macam mana? Jadi akan berlaku mudarat. Pada ketika tersebut maka wajib melihat kepada faraj tersebut. Sekiranya hukum berubat adalah sunat, maka hukum lihat faraj juga adalah sunat. Manakala jika hukum merawat adalah harus, maka hukum melihat faraj adalah harus. Kerana kaedah menyatakan sesuatu perkara yang tidak sempurna wajib melainkan dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Dan sesuatu yang tidak sempurna sunat melainkan dengannya, maka hukumnya adalah sunat. Pendapat yang menyatakan bahawa melihat aurat adalah haram secara asal akan menjadi haram berubat pada kawasan-kawasan aurat sekiranya bentuk aurat itu adalah sunat atau harus yang perlu melihat kepada aurat. Maka ini akan membawa kepada kesempitan dan kesusahan kepada orang ramai, sedangkan syariat bersih daripada semua dakwaan-dakwaan yang menyusahkan kepada wanita tersebut. Kalau nak merawat, mestilah ada dua syarat dalam perkara rawatan ini, kepada lelaki yang bukan mahrim ataupun kepada perawat yang bukan mahrim atau kepada doktor-doktor yang lelaki, maka mesti ada dua syarat, iaitu tidak terdapat khalwat dan perlu ada jururawat yang menemani atau mahram pesakit yang sekadar yang mampu, dan mesti mengambil yang lebih ringan. Jika sekiranya terdapat doktor lelaki dan perempuan yang kedua-duanya dalam bidang yang sama dan taraf yang sama, maka doktor tidak boleh doktor lelaki melihatnya kerana doktor wanita yang mampu merawatnya. Jika sekiranya doktor pakarnya adalah doktor lelaki tapi doktor perempuan sebagai pembantu, maka doktor perempuan tersebut dia saja yang boleh melihat kerana dia juga mempunyai kepakaran yang sama, tetapi penyakit tersebut memerlukan kepada beberapa doktor untuk selesaikan, contohnya pembedahan dan sebagainya lagi yang memerlukan kepada beberapa orang doktor. Syariat mengharuskan dan tidak memberi mudarat kepada wanita yang sakit pada bahagian-bahagian yang perlu ditutup tersebut kan, tapi boleh dibuka dan dirawat ketika berlakunya darurat. Bismillahirrahmanirrahim.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Yang artinya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama, kerana Islam itu adalah mudah. Dia memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, insya-Allah. Daripada huraian yang telah kita perbincangkan tadi, sama-samalah kita mengambil manfaat daripada ilmu yang kita huraikan tadi, dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.